والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, tamunya pada sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat tadi kita bertemu pada hari ini di masjid kita ini, di surau kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, susah dalam kita akan tertulis sebagai suatu amalan kebajikan yang akan memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah pun berjaya kembali kepada fitrah manusia. Kita telah pun berjaya kembali kepada keadaan semula jadi kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pada peringkat awalnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, mereka lahir dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang suci bersih, dalam keadaan yang tidak ada sebarang kotoran. Sebab itulah digambarkan juga bayi yang lahir itu diumpamakan dalam uraian hadis tersebut, mengumpamakan bayi ini seperti kain yang berwarna putih. Maka ayah-ayah dia lah, ibu bapa dia lah yang bertanggungjawab mencorak kepribadian anak-anak tadi, sehingga anak-anak tadi menjadi Yahudi, Majusi ataupun jadi Nasrani. Jadi sebagaimana yang kita lihat perangai kebanyakan yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini. Sama ada ibu bapa dia yang berniat nak buat itu, berniat nak bentuk anak-anak dia jadi begitu, ataupun ibu bapa tak berniat nak buat begitu tapi dia biar, dia lepas dia. Akhir sekali anak-anak dia dididik oleh televisyen, dididik oleh Hindustan, dididik oleh drama-drama swasta. Maka jadilah anak-anak yang dibentuk oleh Yahudi, Nasrani dan Majusi. Mereka membesar dalam masyarakat, jadi individu yang jauh daripada Islam. Bahkan hari ini kehidupan secara Islam, kalau kita nak bawa balik, maka seolah-olah orang nampak kehidupan itu dah janggal sekali. Kehidupan sebagaimana yang dikehendaki Islam ini kadang-kadang kita nampak begitu jauh, dan kalau kita nak bawa balik, orang akan kata orang ni ekstrim, orang ni keterlaluan, orang ni keras sangat dalam membawa Islam. Sedangkan ini yang kita nak katakan ekstrim ataupun keras, hendaklah ia lebih daripada apa yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi apa yang kita dah buat, apa yang kita duduk amalkan dalam kehidupan kita dalam dunia akhir zaman ini cuma sebahagian kecil daripada apa yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kerana selepas kita menunaikan ibadat puasa sebulan di bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah agar mengampunkan dosa-dosa kita setiap hari. Bila mana kita berpuasa, kata ulama, hendaklah kita ada niat dalam setiap hari. Ini bukan cerita sah tak sah puasa. Ini bukan cerita puasa ni kena ada niat baru sah, tidak. Bukan kata kena lafazkan niat baru puasa sah. Dia kata aku tak nak faham dalam bab tu. Tapi aku naknya, dia kata setiap hari seseorang itu berpuasa, hendaklah ada niat di dalam hatinya, ya Allah, Engkau perintahkan aku berpuasa, maka aku berpuasa kerana patuh perintahmu, ya Allah. Aku berpuasa kerana inginkan pahala pengampunan daripadamu, ya Allah. Maka setiap kali ada lintasan-lintasan yang sedemikian, maka setiap kali itulah pahala diberikan kepada. Dalam setiap hari dia berpuasa, panjang hari dia berpuasa, setiap hari itu, setiap saat, setiap detik itu dia ingat bahawa apa yang dia buat itu adalah mentaati perintah Allah. Maka dikatakan bahawa setiap kali dia ingat, maka setiap kali itulah dia akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang berpuasa ini pahalanya tidak sama di antara satu sama lain.
Orang ni puasa sama lapar, sama dahaga, akan tetapi dari sudut pahalanya tidak sama, kerana puasa yang terbaik seolah-olah digambarkan sebagaimana orang yang solat bila dia angkat takbir Allahu Akbar, maka bila dah selesai takbir dia tak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. 100% solatnya itu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahalanya 100%. Yang ingat separuh-separuh sahaja, dah cuba dah tumpu dah, tapi hilang juga, ingat juga benda lain, tak tumpuan kepada solat tak jadi 100% juga, dapat 50% je, maka pahalanya 50%, tuan-tuan. Begitulah yang berpuasa, yang ingat kepada puasanya, yang ingat setiap langkah puasanya, yang inginkan pahala daripada Allah SWT setiap detik dan langkah dia berpuasa, maka setiap detik dan langkah dia berpuasa itu menambah pahala demi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling pentingnya adalah kita memohon keampunan daripada Allah, dan kita insya-Allah dalam kita berkeyakinan, atau paling tidak kita berada pada peringkat zon. Pada peringkat zon, iaitu 70% keyakinan kita bahawa Allah SWT menerima puasa kita, bahawa Allah SWT mengampunkan dosa kita. Kita dilarang sama sekali daripada rasa Allah SWT tak terima ibadat kita. Kita hendaklah ada rasa bahawa Allah terima, kerana Allah SWT bersabda dalam satu hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi, aku ni mengikut sangkaan hamba aku terhadap aku. Wa ana ma'ahu hina dzakarani, dan aku akan sentiasa bersama dia sekiranya dia ingat pada aku. Yang dimaksudkan dengan ana 'inda dhanni 'abdi bi, iaitu aku ini di sisi sangkaan hamba aku. Bila mana hamba aku rasa bahawa aku terima ibadat-ibadat dia, maka aku terima. Kalau dia buat ibadat tu dia rasa ni Allah tak terima ni, kalau buat gini maka aku tak terima. Jadi tugas kita adalah membentuk perasaan, buat sebaik mungkin, dan kita kena ada rasa bahawa apa yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah yang kita buat itu ada kualiti. Kalau kita buat benda yang kita rasa Allah tak terima, kita tahu ni yang kita buat ni tak ada kualiti langsung. Kita solatnya dengan cepatnya, dengan bacaan yang tak apa-apa kita baca, maka dalam lintasan hati kita dah ada rasa ni mungkin tak terima hari ni, tapi buat kalau gitu je, buat tak reti gitu je, buat tak reti biarlah asal lepas wajib, tak dapat pahala pun lepas dosa tak apa. Ada juga buat jenis perangai begitu, tapi ini adalah peringkat manusia beribadat. Tak kata orang tu, tak kata orang ni, kita atau orang lain pun, dia ada peringkat-peringkat yang sedemikian. Peringkat awal dulunya beribadat pada Allah SWT, solat tu kenapa? Takut ayah marah. Kita lalu zaman-zaman itu, tapi lama-lama ayah tak ada, ayah dah tua, nak kejar tak larat. Kalau dia tampak kita pun boleh sanggup buat kita daripada dia. Solat juga patutnya tak solat dah, sebab dulu takut dengan ayah. Tapi oleh kerana dah ada benda lain yang tumbuh dalam jiwa kita, maka kita jadi orang yang beriman benar-benar kepada Allah SWT. Kita solat juga walaupun ayah dah tak ada lama dah. Kita dah jadi ayah balik dah, dah jadi ayah, dah jadi datuk pula dah kita. Akan tapi benda itu dah semakin meresap dalam jiwa kita, menjadikan kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi bila keluar daripada bulan Ramadan, kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitulah sangkaan kita, dan kita teruskanlah berdoa. Teruskanlah berdoa kepada Allah agar ibadat kita di bulan Ramadan ini yang lepas diterima oleh Allah, kerana setengah orang salafus salih dan terdahulu mereka berdoa selama 6 bulan selepas tamatnya bulan Ramadan. Tujuannya adalah supaya Allah terima ibadatnya di bulan Ramadan. Lepas habis bulan Ramadan ini dia berdoa, setiap hari mesti ada doa dia supaya Allah terima ibadat dia bulan Ramadan. Kalau dia takut sangat Allah tak terima, lepas masuk bulan yang ke-6, masuk bulan ke-6 dia sambung dengan doa lain pula, yang mana ada 5 bulan lagi di depan. Dia sambung dengan doa, ya Allah, hidupkanlah aku sehingga aku dapat bulan Ramadan semula. Sebab itu kehidupan mereka sepanjang tahun mereka ingat bulan Ramadan.
Kehidupan mereka sepanjang tahun mereka rindu dan nanti kehadiran bulan Ramadan. Jauh sekali dengan kita. Kita ni tengok-tengok dekat dah Ramadan. Tak sempat nak beli sayur, nak beli tu, nak beli ayam, apa tak beli lagi. Orang pun penuh di pasar raya sebab apa? Nak beli kerana terperanjat Ramadan sudah tiba semula. Kehadirannya tidak dinanti-nanti, bahkan digeruni. Anak-anak ditanam sikap digeruni. Esok makan, nak makan, esok tak boleh makan dah ni. Hari ni yang boleh makan. Macam lah esok dah nak mati, tak boleh makan dah. Benda-benda tu ditanam dalam jiwa anak, sehingga besar pun dah main begitulah. Hari ni yang boleh makan ni, esok tak boleh dah, esok puasa dah. Gerung sangat bunyi, bukan bunyi orang yang menanti kehadiran bulan Ramadan dengan penuh rasa kegembiraan. Baiklah tuan-tuan, itulah sebagai mukadimah pada hari ini pertemuan pertama selepas tamatnya bulan Ramadan, dan kita telah menyambut Idul Fitri, hari raya yang merayakan kembalinya kita ke zaman fitrah, kembalinya kita seolah-olah tidak ada dosa. Dan ni lepas bulan Ramadan dan ni barulah berapa 10 hari lebih kurang ni, kita ni baru nak counting semula. Baru-baru counting semula lembaran putih yang kita dah ambil, yang kita dah hantar dobi di bulan Ramadan, dah putih bersih dah. Lepas habis Ramadan kita pun dah mula counting-counting dah, secara sengaja atau tak sengaja dah ada dah cala-calanya. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dihidupkan lagi sehingga masuk bulan Ramadan. Dan kalau nak mati pun biar lepas Ramadan. Biar dia lepas Ramadan tu. Biarlah orang kata mati dah, orang bergembira, kita mati tak apalah. Kerana apa? Kerana lepas bulan Ramadan kita diibaratkan suci, bersih daripada dosa, dan itulah waktu yang paling sesuai untuk kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan, pada pertemuan yang lepas kita telah pun berbicara tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah pun berhijrah bersama dengan para sahabat, walaupun kita kata bukan semua sekali, secara berperingkat-peringkat, ni pergi dulu ni kemudiannya, maka telah sempurnalah peristiwa hijrah itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai di bumi Madinah. Sampainya di sana, maka sahabat-sahabat sama ada orang-orang Ansar di sana yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berebut nak jadikan Rasulullah sebagai tetamu mereka. Yang mana akhirnya unta yang dinaiki oleh Rasulullah berhenti di depan rumah Abu Zakaria Al-Ansari. Abu Zakaria Al-Ansari, maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap. Dan kita telah pun bercerita beberapa perkara bagaimana penghormatan yang diberikan oleh Abu Zakaria Al-Ansari ini. Rasulullah di atas, lepas tu tak diterima oleh Rasulullah. Lepas tu apa nak pujuk apa ini, bagi makanan apa, ada makanan ada bawang, Rasulullah tak makan apa semua sekali. Maka kita dah dengar cerita-cerita tu, maka kita masuk pula kepada apa yang dibuat oleh Rasulullah setibanya Rasulullah di Madinah, ataupun setelah selesainya peristiwa hijrah daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Yang mana disimpulkan sini ada beberapa asas dalam tibanya Rasulullah SAW di bumi Madinah itu. Yang pertamanya yang pertama sebagai pembinaan masjid. Perkara pertama yang dibuat oleh Rasulullah bila tibanya di Madinah, dia buat masjid. Nak cerita betapa pentingnya masjid dalam kehidupan seorang Muslim. Betapa pentingnya surau, tempat kumpul solat ini dalam kehidupan seorang Muslim. Kerana tibanya Rasulullah SAW di bumi Madinah, perkara pertama yang dibuat adalah bina masjid. Yang keduanya, setelah bina masjid, maka Rasulullah mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansar. Dan yang seterusnya, Rasulullah SAW telah pun menubuhkan negara dengan membuat perlembagaan yang sesuai untuk mentadbir negara baru yang dibina, yang kita namakan sebagai negara Islam Madinah, negara pertama yang mempunyai perlembagaan yang bertulis. Jadi baiklah tuan-tuan, kita lihat satu persatu. Asas yang pertama adalah membina masjid. Rasulullah SAW
Bila tiba di Yathrib ataupun bila tiba di Madinah, bina sebuah negara Islam. Yang pertama, dia kata kata utama yang dibuat adalah bina masjid, yang mana kerana itu dia kata disebut kerana itu pekerjaan pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah meletakkan asas-asas penting bagi negara ini. Asas-asasnya ialah pembinaan masjid, persaudaraan Muhajirin Ansar, dan membuat perlembagaan bagi sesebuah negara yang akan dibina nanti. Baiklah tuan-tuan, bila mana Rasulullah SAW sampai di sana, maka Rasulullah SAW telah memilih satu tempat, untuk bina masjid di sana. Dan Rasulullah SAW sendiri telah turut serta dengan para sahabat buat masjid yang pastinya tidak sehebat masjid kita. Masjid yang dibuat disebutkan dalam cerita ni, dia kata Rasulullah SAW bila unta dia berhenti di satu kawasan dekat dengan rumah Zakaria Al-Ansari ini, unta berhenti situ, maka Rasulullah SAW pun berhenti dan pilih tanah tersebut. Tapak tersebut untuk dijadikan sebagai tapak masjid. Yang mana tempat tersebut, dia kata, sebelum kedatangan Rasulullah ke bumi Madinah telah diguna oleh Aswad bin Zurarah, seorang sahabat daripada kalangan Ansar, sebagai tempat musalla mereka. Ada beberapa orang Islam yang ada di Madinah pada ketika itu, jadi tanah itulah yang digunakan oleh Aswad Az-Zurarah ini untuk solat. Jadi masa tak nama masjid, dia buat tempat sikit-sikit, sapu-sapu rata tempat tu, kerana tempat itu agak luas sebenarnya, akan tetapi dipenuhi ada pokok, ada kubur, dan ada batu-batu yang apa ni, kita kata bukan kawasan yang terlalu rata lah, bukan macam padang yang luas untuk dijadikan sebagai sebuah masjid. Sama lebih kurang cerita lah dengan kita. Tapak yang kita pilih untuk buat masjid, kadang ada pokok kayu besar, ada apa macam bukit-bukit sikit sebanyak, maka kita kena ratakan tempat tersebut. Jadi begitulah juga tapak yang dipilih oleh Rasulullah SAW ini, sebahagiannya telah diguna oleh Aswad bin Zurarah ini untuk dijadikan sebagai musalla sebelum Rasulullah sampai ke bumi Madinah. Bila tanya, rupa-rupanya tanah ini kepunyaan dua orang anak yatim yang dijaga oleh Aswad bin Zurarah. Tanah itu kepunyaan anak yatim yang dijaga oleh Aswad bin Zurarah. Dan dalam cerita ringkasnya, Rasulullah SAW telah meminta daripada kedua-dua anak yatim ini nak bayar tanah, nak bayar tapak tadi. Dan anak budak-budak ni kata, ya Rasulullah, aku tak nak jual tanah ni, aku nak hibahkan saja. Budak kecil saja, aku tak nak jual, aku nak bagi free tanah ni untuk dijadikan masjid. Akan tetapi tawaran itu tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Rasulullah enggan terima percuma. Maka Rasulullah nak bayar juga. Bayar, sama-samanya dia kata dengan bayaran 9 dinar. 9 dinar, kalau kita nak kira 9 dinar ni dulu mahal tuan-tuan. Tapi bukanlah harga yang dijual tu dengan harga mahal, tapi ambil nama bayar. Tapi kalau kira 9 dinar ni, dinar hari ni pun 1 dinar dah 900, adalah dekat-dekat 9,000 lah ni. Ni nilai harga yang dibayar dulu. Tapi cerita kita duk dengar pun, orang sini datang sini dulu pun nak beli tanah bukan mahal. 1 ekar tu adalah dalam 2,000, 3,000, tapi tak ada orang beli pun. Kenapa tak beli? Mahal masa tu, 3,000, 4,000. Tapi bila mari zaman kita ni, kita fikir, dulu rugi tak beli, 3-4,000 je seekar. Tapi 3-4,000 seekar masa tu tak ada duit juga. Hari ni mahal, kita tak ada duit juga. Begitulah harta ni kita duk kejar, sampai masa kita dia jadi mahal, sampai masa kita dia jadi mahal, dia jadi mahal. Bila dah kita tengok ke belakang, murah dulu. Tapi yang murah dulu orang tak mampu beli juga. Sebab apa? Tak ada duit juga masa tu. Kerana ekonomi masa tu tak sama dengan hari ni. Jadi begitulah, nilai-nilai itu walaupun kita dengar nilainya rendah satu masa dulu, akan tapi bagi masyarakat setempat,
Di zaman itu nilai itu sudah cukup tinggi. Nilai itu sudah cukup tinggi dan tak termampu oleh mereka nak beli. Kerana kalau kita lihat juga dalam masa yang tak berapa lama, saya selalu buat perbandingan berkenaan dengan harga emas ni tuan-tuan. Saya ingat cerita mak saya. Dia kata dia kahwin dengan ayah saya, mas kahwinnya RM300. RM300 dia kata. Dia pergi beli emas, beratnya saya tak ingat, tapi nilai pada ketika itu dia kata RM10 untuk 2.72 gram. Belah Kelantan dia panggil seria berat. 2.72 gram tu RM10, lebih kurang 38 tahun yang lalu. 2.72 gram RM10. Hari ni 2.72 gram tak kurang daripada 450 hari ni. Berapa kali ganda naik? Baru 38 tahun, tak sampai 40 tahun. Itulah nilai sebenar. Sebab tu kalau orang kata hari ni harga barang melambung tinggi, saya kata tak tuan-tuan. Barang tak pernah naik, duit kita yang menjunam-junam turun. Kalau kata barang itu naik, gula yang dulunya harga lebih kurang 60 sen sekati, dulu saya ingat beli kati lagi 600 gram 60 sen sekati, saya ingat zaman saya kanak-kanak. Kalau nak kira harga hari ni lebih kurang 16-17 ringgit baru kena lah harga dulu. Tapi tak naik banyak tu. Nak ceritanya nilai kita yang rendah, bukan barang itu yang naik tinggi. Baiklah tuan-tuan, kita lihat sambungan kepada cerita ini. Setelah Rasulullah SAW beli tanah tersebut, di atas tanah tersebut terdapat pohon-pohon kurma. Ada kubur-kubur orang musyrikin yang lama, kubur-kubur lama yang duduk atas tanah tadi. Maka Rasulullah SAW telah mengarahkan para sahabat agar membersihkan kawasan tersebut, buang pokok-pokok kurma yang ada, termasuk yang dibuang ialah kubur-kubur lama dari atas tanah tersebut. Kubur-kubur tadi dibongkar semula. Dibongkar semula, buang kalau ada tulang, dibuang tulang-tulang tadi dan dipindahkan ke tempat yang lain. Dan perkara sebegini juga berlaku di zaman kita. Berlaku pemindahan kubur ni berlaku di zaman kita, walaupun di kampung kita tak berlaku sebab tanah banyak lagi. Tanah kira nak gali kubur boleh ada lagi lah, tak sebagaimana di tempat-tempat yang padat. Akan tapi sebab kalau di tempat-tempat seperti di Mekah, mereka ubah kubur, kedudukan kubur di kawasan-kawasan yang padat, mereka telah bersihkan semula kubur-kubur tersebut dan dipindahkan ke tempat yang lain ataupun disempitkan kawasan mereka. Kubur ni boleh disempitkan. Kalau kita gali tengok ada sini 3, maka kita ambil 2 ni kita letak dalam part 1. Tak ada masalah, dia berkongsi semua. Dia tak gaduh dah sebab dia berkongsi. Jangan bimbang. Dia tak bangun dah untuk gaduh, kerana itu adalah peninggalan sahaja. Baki manusia sahaja yang akan dibangkitkan oleh Allah SWT lain dah. Sebab tu kalau kita kira dengan benda tu, orang yang tak masuk ke kubur maka tak ada azab kubur dah. Kalau kita nak kira dengan benda tu. Sebab apa? Orang yang masuk ke alam kubur tadi, ke alam kubur itu nama glamour kita panggil. Tapi nama sebenarnya yang lebih tepat yang kita panggil alam barzakh. Apa dia alam barzakh? Alam barzakh ni bukan maknanya alam yang kita gali masuk dalam tanah. Alam barzakh ni alam selepas mati. Walaupun kita tak masuk dalam tanah, walaupun orang mati tu kena bakar hanyut ke sungai pun, dia tetap akan lalu di alam barzakh. Dia akan masuk ke alam barzakh. Jadi yang ada nilai tulang-tulang manusia tadi cuma perlu dihormati sebagai manusia. Ambil, letak. Kalau kubur di belah Mesir sana senang tuan-tuan. Senang, sangat senang. Satu keluarga, satu kubur. Tak habis dah kubur tu sampai bila-bila dah. Ada kata. Sebab apa? Kubur tadi dia buat dalam bentuk turun ke bawah. Nak gambar lebih mudah ialah kita anggaplah kita ni berada di atas siling rumah kita. Kita ni duduk lantai ke atas siling. Sebab apa? Bila kita tengok ke atas ni kita nampak lubang untuk kita naik ke siling.
Jadi bila kita di atas tengok ada lubang turun ke bawah. Begitulah kubur mereka. Ada lubang, satu lubang atas tanah, yang mana lubang itu kita boleh turun ke bilik bawah tanah. Bilik bawah tanah tadi ada beberapa bilik pula di bawah sana. Dia ada bilik-bilik kecil pula, dan setiap bilik ada katil macam rumah kita. Cuma dia tak tie macam rumah kita. Katil-katil tadi dia buat lebih kurang binaannya, dan ada pasir di atas. Jadi setiap orang yang mati dalam keluarganya, dia akan ambil letak atas katil tadi. Bila letak, dia ambil tanah, dia tahan supaya tidak balik, dan ditinggalkan begitu sahaja. Naik atas, tutup lubang atas supaya bau tak keluar. Jadi lama-lama mayat ini akan rebut. Bila rebut, ada lagi orang lain mati, dia turun tengok, oh basah lagi, jangan masuk bilik tu, kita masuk bilik lain. Jadi letak di bilik lain. Lepas tu bila dah lama yang ni dah kering, dah rebut dah, maka dia pun masuk bilik ni, dia tengok okey ada tulang saja, kain pun dah rebut dah, maka tolak tulang dia ke tepi. Tolak tulang tu ke tepi, letak air pula atas tu. Jadi begitulah kubur sana. Agak-agak kalau kita tengok, kalau nak kata masuk ke dalam kubur sana, lebih orang panggil lebih bagus banding kubur kita. Kubur kita bayar rasa ngeri. Sebab apa? Bila letak tu, ambil papan je bahagian kita duduk ni. Ambil papan letak, lepas tu timus. Memang gelap sungguh kubur kita. Kalau kubur dia boleh pasang lampu besar dengan anak cucu, nanti sambung satu soket di sana. Bila ayah mati, pasang lampu, tapi gelap sangat, boleh pesan gitu. Sebab apa? Dia satu bilik di bawah tanah. Dan begitulah kubur, dan kawasan yang sangat luas. Siapa pernah pergi Mesir, dia akan nampak satu kawasan yang luas, yang mana dikatakan, ini maklumat yang tak tepat lah, dikatakan bahawa penduduk yang tinggal di atas kubur, orang Mesir yang tinggal di atas kubur, menjangkau lebih kurang 20 juta orang. Menjangkau lebih kurang 20 juta, yang mana kubur-kubur ni orang-orang miskin dia pergi duduk atas tu. Sebab apa? Kubur ni dibina, tepi-tepi tu dia ada dinding, cuma atap tak ada. Nanti dia buat sikit-sikit, dia duduk atas tu. Jadi orang sana tinggal di atas kubur, yang tidak ada rumah duduk atas kubur. Orang kita lalu tepi kubur terkencing dah takut. Tu baru kubur. Sebab apa kencing? Ada kucing melintas. Bukan ada keluar hantu apa tu, tak. Benda-benda yang kuat-kuat, benda-benda jin-jin yang kuat dah tak ada kat situ. Dah dihalau oleh Allah SWT, pergi ke gunung-gunung, pergi ke laut-laut. Yang ada tu yang terpencil sahaja, yang orang panggil yang kecil-kecil je, yang duduk-duduk di sekitar-sekitar rumah kita, di sekitar kita kubur. Yang suara kita dengar itu, kata ulama, itu adalah suara ruh yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT untuk naik ke langit. Yang mana suara ruh orang yang tidak beriman, yang tak boleh tembus naik ke langit, tak dibenarkan oleh malaikat, maka mereka berlegar-legar, merintih-rintih, menangis, kerana tak dibenarkan oleh Allah SWT untuk naik. Itu kata sebahagian ulama. Ruh orang Islam telah pun naik dan disimpan di tempat simpanan, bersemadi dengan aman di langit sana. Sebab tu dia ada dalam cerita Isra Mi'raj pun, dia ada pintu langit yang mana tak boleh naik sewenang-wenangnya. Malaikat Jibril pun tak boleh naik kecuali dengan izin malaikat yang jaga pintu langit. Jadi itu ceritanya, tuan-tuan. Baiklah, kita lihat lagi. Selepas Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat bersihkan kawasan tersebut, maka kawasan tersebut dibina buat dinding. Buat dinding lebih kurang, dia kata sini 100 hasta. 100 hasta, dia kata dah lebih kurang 100 kaki dah. 100 kaki lebar, 100 kaki panjang. Dan dibina itu, dia pun dengan batu-batu, buat dinding lebih kurang. Dan tiangnya daripada pokok kurma. Ambil pokok kurma buat tiang, dan ada juga yang dibuat atap sikit-sikit supaya tak panas. Dan bahagian bawahnya pula diletakkan batu-batu. Batu-batu kecil
sebagai hamparan. Tak hamparan dengan batu-batu kecil ni supaya bila sujud tak kena pasir. Bila sujud kita bernafas, debu tu tak masuk dalam hidung. Jadi batu itulah yang jadi hamparan, bukan kapet sebagaimana masjid atau surau di kampung kita sekarang. Jadi tuan-tuan, itulah sebab itulah ada ceritanya keluar berkenaan dengan khutbah Jumaat yang mana para sahabat ni duduk dan sambil duduk dengan khutbah pegang batu tadi. Pegang batu yang mana batu itulah hamparan masjid. Sebab tu adanya satu hadis yang saya baca dengan 2 kali, 3 kali dah saya baca sini yang menceritakan kepada kita bahawa wa man massal hasa faqad laghaw. Sesiapa yang memegang batu-batu tersebut maka dia dikira laghaw. Khatib sedang baca khutbah, dia sambil duduk, dia ambil batu, duduk main-main batu tadi, letak balik. Tak buat lagi, main pegang tadi dengan tumpuan kepada khutbahnya yang agak lagi, maka dia menjadikan pahala solat Jumaat pada hari itu hilang begitu saja kerana tidak ada tumpuan pada khutbah. Dalam kita duk tumpu pun tuan-tuan hilang lagi. Kita duk tumpu dah kerah dah mata, singgup lagi. Nampak macam mana tengah hari. Tapi itu luar daripada kawalan kita. Yang dikira sebagai merosakkan pahala yang kita bercakap. Kita bercakap, diam. Orang bercakap kita kata diam, dah pun menghilangkan pahala. Apatah lagi kerana itu disebutkan, apatah lagi sekiranya pada masa itu kita nak ambil, nak buka dompet kita, nak pilih 10, 20, 50 nak masuk dalam buka derma apa semua sekali itu lebih merosakkan pahala khutbah. Dan begitu juga dilarang kalau sekiranya individu yang bawa karung, bawa bekah apa semua sekali, jangan terpaksa melompat belakang orang, ambil nak pergi ke soft seterusnya, buka kita panggil, ambil melangkah belakang orang lain, maka itu dia panggil tasaddur riqa'. Tasaddur riqa' juga tidak dibenarkan berlaku dalam masjid ketika pungut derma ataupun apa-apa juga. Jadi taklah takut ada pendapat-pendapat lain, tuan bagi tahu tak saya kalau ada pendapat lain yang boleh. Katanya Rasulullah Islam lepas dalam Madinah. Jadi Rasulullah buat masjid persaudaraan dan buat daulah Islam. Tapi dululah yang waktu sebelum hijrah, dululah orang Islam di Mekah tak sampai 100 bukan. Yang saya buat. Jadi hijrah pun dalam 80 orang. Dan di Madinah berapa orang banyak buat tu. Sebab membuat satu daulah tu yang memerlukan. Lepas tu saya tak tahu soalan yang kedua, kemajuan besar. Jadi adakah yang berhijrah dengan orang yang ada di dalam Madinah ni semua orang yang berkualiti? Baiklah, kita jelas sikit dengan soalan, dengan respon kepada soalan yang diberikan. Pertama sekali, bilangan orang Islam. Bilangan orang Islam daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah itu bilangannya tidak ramai. Bilangannya tidak ramai, jumlahnya saya tak pasti berapa jumlah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah tadi. Dan yang ikut Islam di bumi Madinah juga tidak begitu ramai. Akan tetapi perkembangan itu begitu cepat berlaku. Dan penguasaan Islam sangat cepat berlaku, yang mana tentera orang Islam bila mana dah bergabung ini membentuk satu kekuatan. Yang mana kita nak tengok dekat, antara masa dekat ni adalah lebih kurang 1000 orang yang keluar berperang Badar itu dalam tahun yang ketiga. Dalam tahun yang ketiga itu keluar untuk perang Badar lebih kurang 1000 orang sahaja. Maksudnya ialah tuan-tuan, di sana bila mana berkumpulnya orang Islam sama ada daripada Muhajirin dan Ansar, maka mereka membentuk satu kekuatan yang mana kekuatan tadi bukan sekadar dengan orang Islam sahaja, akan tetapi juga dengan orang bukan Islam. Bahkan bila mana berlakunya hijrah, dia ada cerita depannya, boleh dikatakan hampir keseluruhan Aus dan Khazraj itu masuk Islam, kecuali beberapa keluarga sahaja.
Ini nak cerita bagaimana cepatnya berkembang bila mana Rasulullah SAW merangka untuk membuat suatu undang-undang, membuat sebuah negara Islam. Maka mereka melihat dari sudut jaminan keadaan hidupnya, jaminan hidup bermasyarakatnya, keadilan yang ditunjukkan dalam perlembagaan tersebut, maka menyebabkan masyarakat sekitar berduyun-duyun masuk Islam dan membina kekuatan. Poin saya adalah membina kekuatan yang mana yang ada di sekitar tanah, di sekitar bumi Madinah tadi tidak lagi mengancam, tidak lagi dapat mengancam kekuatan Aus, Khazraj dan juga orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin yang berhijrah sampai ke bumi Madinah tadi. Sebab itulah bila ada kekuatan tadi, maka mereka berjaya membentuk sebuah negara Islam yang mana yang cerita belakangnya ialah kekuatan tadi orang bukan Islam juga memberi sokongan kepada terbentuknya sebuah negara kerana mereka merasakan bahawa kepentingan mereka juga dijaga dengan rapi kecuali orang-orang Yahudi sahaja. Walaupun mulanya dia berpuas hati, tapi oleh kerana perangai yang memang begitu, setiap hari ada sahaja perkara yang dibangkitkan, menyebabkan ada berlaku peperangan, pembasmian daripada Rasulullah SAW terhadap orang-orang Yahudi pada ketika itu. Dalam sirah ni sebelum hijrah, dan belum ada cerita berapa jumlah orang Islam di Mekah sebelum. Dalam kitab kita ni tak ada cerita berapa jumlah secara tepat. Kerana orang panggil pergerakan umat Islam ini bergerak sangat cepat, pertambahan sangat cepat. Menyebabkan dia ulama-ulama pun tak ada sebut. Saya dah tengok dalam beberapa buku pun tidak ada menyebut tentang bilangan berapa orang yang masuk Islam di bumi Mekah. Kerana pada ketika itu yang Islam pun tak berani nak masuk Islam, nak sebut. Tak berani nak mengaku dia ni sebagai orang Islam. Ada yang masuk Islam secara senyap-senyap saja. Tak ada orang tahu kerana takut dimarah, takut diseksa oleh tuan-tuan dia, takut diseksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang berada di Mekah pada ketika itu. Tapi bila mana adanya suatu tampuk pemerintahan, maka mereka dengan begitu cepat menyuarakan keislaman mereka. Yang dah memendam iman pun terus cerita, yang tidak beriman lagi sebelum ni pun terus cepat-cepat masuk Islam. Sebab itulah saya katakan tadi bahawa hanya tinggal beberapa keluarga sahaja dari dalam kabilah Aus dan Khazraj tadi yang tidak memeluk Islam selepas Rasulullah SAW membina sebuah negara Islam di bumi Madinah. Baiklah, kita beri sikit lagi masa kita. Seterusnya dia kata bila mana sampai sana ada bina masjid-masjid yang dibuat tadi, maka masjid adalah merupakan suatu benda yang sangat penting yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW ini tidak diubah oleh para sahabat. Masjid yang dibuat oleh Rasulullah, binaan yang dibuat oleh Rasulullah ini tidak diubah oleh para sahabat, tak diubah oleh Sayyidina Abu Bakar. Binaan itu kekal sepanjang hayat Rasulullah. Dengan tiang gitu, lebih kurang lapis batu gitu, kekal di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar, dan ada perubahan sedikit di zaman Sayyidina Umar, dan pembaikulihan berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Ubah atau ubah struktur tu di zaman Sayyidina Uthman dah. Kerana sahabat-sahabat ni dia banyak menghormati, banyak orang panggil perasaan dia apa yang dibuat oleh Rasulullah inilah yang nak dikekalkan. Inilah yang nak dikekalkan, sentimental value mereka terhadap apa yang dibina oleh Rasulullah. Kalau boleh Rasulullah tahan sampai bila-bila. Kalau boleh tak nak ubah. Akan tetapi oleh kerana benda ni al-alam mutaghayyir, alam ini benda yang berubah, alam ini sentiasa berubah dari masa ke masa. Benda yang baru dah jadi buruk, dah jadi lama pun sekali, dan umat Islam sudah semakin ramai. Keadaan masjid yang orang panggil 100 kaki ni tak mampu menampung umat Islam pada ketika itu. Maka berlakulah renovationnya, perubahannya, sehinggalah masjid yang kita lihat pada hari ini di bumi Madinah sana, di Madinatul Rasul sana begitu luas. Kita pergi di musim-musim, musim orang ramai pun masjid boleh kita masuk, boleh kita solat. Bahkan nak pergi ke depan sana pun, nak pergi ke tempat
makam Rasulullah SAW pun boleh masuk kerana luasnya masjid yang dibina oleh pemerintah-pemerintah di zaman yang baru ini. Sedangkan pada peringkat awalnya ni bukan benda salah, walaupun benda tu dia tidak diusik oleh para sahabat, tak diusik oleh Sayyidina Abu Bakar, tak diusik oleh Sayyidina Umar, akan tetapi diusik ataupun dibuat semula oleh sahabat-sahabat yang lain. Seterusnya dia disambung oleh pemerintah-pemerintah, sehinggalah hari ini pun macam tak henti-henti lagi. Masih nak sambung, nak luaskan lagi masjid itu supaya dapat menampung umat Islam yang pergi ke sana untuk menunaikan sambil-sambil dalam perjalanan menunaikan ibadat haji, sehingga berziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, beberapa pengajaran daripada peristiwa ini iaitu dalam satu penempatan masyarakat. Sangat penting, perkara yang sangat penting, perkara yang paling utama, perkara yang pertama sekali perlu dibuat ialah pembinaan masjid. Kena buat dulu. Macam kita bina suatu penempatan masyarakat, hak mula-mula kena ada adalah paling tidak surau. Tak nak nama masjid pun kena ada surau di tempat tersebut supaya umat Islam boleh berkumpul, umat Islam boleh solat. Dengan solat maka mereka akan menjadi umat yang rapat, umat yang bersatu padu, kerana mereka bertemu di antara satu sama lain dalam setiap masa. Kalau dia tak pergi jauh maka dia akan keluar ke masjid, berjumpa di masjid 5 kali sehari, maka dia akan mewujudkan persaudaraan yang utuh dalam anggota masyarakat. Jadi di kata sini, sesampainya di Madinah, mentap di sana, Rasulullah segera menegakkan masyarakat Islam yang utuh dan terpadu, yang terdiri atas kaum Ansar dan Muhajirin. Dan sebagai langkah pertama, Rasulullah telah membangunkan masjid. Disebutkan di sini bahawa di antara sistem dan prinsip Islam ialah tersebarnya ikatan ukhuwah dan mahabbah. Islam ini tersebar dengan ikatan persaudaraan, persaudaraan di antara anggota masyarakat. Maka nak ada persaudaraan antara anggota masyarakat ni, kena ada masjid. Kerana masjid ni lah tempat umat Islam akan berkumpul. Umat Islam dia tak pergi tempat lain. Sepatutnya dia akan ke masjid, dia akan berjumpa di masjid. Dengan berjumpa 5 kali sehari, dengan berjumpa dalam saf, dengan bersalaman 5 kali sehari, maka dia akan jadi masyarakat yang bersatu padu. Kalau ada yang lebih di kalangan masyarakat, ada yang pangkatnya tinggi, yang ininya yang miskin, tu yang dari kalangan bangsawan, ni daripada kalangan orang biasa. Tapi oleh kerana hari-hari berjumpa, yang bangsawan tidak nampak berapa bangsawan, yang orang panggil yang miskin tidak nampak berapa miskin, dan mereka akan nampak sebagai suatu masyarakat yang setara, suatu masyarakat yang lebih kurang sama dari sudut pandangan, dari sudut hubungan. Maknanya kalau orang yang harta banyak pun orang tak berapa segan. Kenapa? Kerana sentiasa bertemu setiap hari, bahkan 5 kali sehari di masjid. Maka dengan itu lahirnya hubungan yang baik di antara anggota masyarakat tadi. Jadi inilah tuan-tuan, kalau kita lihat apa yang disyariatkan dalam agama kita, yang kita namakan sebagai solat berjamaah ini, peranannya sangat penting untuk mewujudkan hubungan yang baik dalam masyarakat. Sebab tu kalau kita tengok orang kaya yang tak datang ke masjid, kita jumpa dengan dia pun nak tegur payah, nak buat bercerita tu ni pun payah. Sebab apa? Jarang berjumpa. Bila jarang berjumpa, kita segan nak bercerita. Begitu juga dengan orang miskin. Bila kita jarang jumpa dengan dia, kita mungkin ada harta sikit sebanyak, nak salah cakap sikit, takut orang miskin terasa hati, maka benda tu akan jadi semakin jauh, semakin renggang dalam masyarakat. Jadi dengan bertemu di masjid, setiap hari kita datang solat berjamaah, maka perasaan-perasaan itu akan semakin hilang. Yang tinggal hanyalah perpaduan di kalangan masyarakat. Seterusnya, perkara yang kedua ialah hukum perlakuan terhadap anak kecil atau anak-anak yatim yang belum dewasa. Di mana dalam cerita tu ada Rasulullah SAW beli tanah daripada anak yatim untuk buat masjid.
beli tanah. Maka ini dipanggil ada sedikit perselisihan ulama fiqh dan ada berselisih pendapat. Dalam mazhab Hanafi dia kata boleh kita beli barang daripada budak yang belum balik. Boleh beli barang daripada budak yang belum balik. Budak belum balik boleh buat keputusan nak jual tanah juga boleh. Sebab apa? Rasulullah tu beli dengan budak kecil tu. Itu hujah. Jadi terdapat hadis ini bercerita bagaimana Rasulullah SAW sampai sana Rasulullah beli tanah dengan budak anak yatim yang belum balik. Ini satu poin yang perlu kita sangat-sangat teliti pada hari ini, kerana dia jadi punca pertelingkahan dalam masyarakat. Kenapa saya katakan begitu? Kerana penilaian hadis ini tidak mampu dibuat oleh kita, tuan-tuan. Bila mana kita baca hadis ini, kita tu jelas tu Rasulullah beli dengan budak kecil, maka boleh kita beli dengan budak kecil. Tapi ulama-ulama dan mazhab yang lain selain daripada Hanafi dia kata Rasulullah SAW kata namanya beli dengan budak kecil, akan tetapi sebelum tu dia telah pun bercerita dengan pak saudara dia. Dia telah pun bercerita dengan pak saudara budak kecil tu, telah pun berunding dengan pak saudara budak kecil tu, telah berunding dengan pak saudara anak yatim tu. Sebab itulah Rasulullah boleh beli. Kalau tidak, tak boleh nak beli dengan budak kecil, kerana budak kecil ni tidak ada hakul wilayah. Dia tidak ada kuasa untuk nak jual beli. Apatah lagi benda-benda yang besar. Beli gula-gula boleh lah, benda-benda remeh. Budak-budak boleh beli. Tapi benda-benda besar, nak beli kereta, cuba hantar anak kita umur 7 tahun, suruh dia beli kereta di kedai kereta. Orang kedai kereta jual, tu dia nak pergi beli. Kalau dia nak jual, lagilah urusan itu tidak dibenarkan. Jadi pendapat mazhab ini menilai banyak sudut. Kita nampak Rasulullah dah buat dah. Dia kata tak. Yang ada dalam hadis yang lain mungkin tidak diketahui dalam mazhab ini, tidak jumpa bagi dia, kekuatannya tak cukup untuk jadikan sebagai hujah. Maka dia kata Rasulullah telah berbincang dengan pak saudara. Kata pendapat lain pula, dia kata itu Rasulullah, khususiatnya, keistimewaannya, Rasulullah SAW ini adalah wali umum bagi seluruh manusia. Wali umum bagi seluruh umat manusia. Dia adalah wakil umum bagi seluruh umat manusia. Maka tak menjadi sebarang masalah yang budak kecil ni kalau nak jual beli barang kena ada walinya, kena ada penjaganya. Penjaga dia setuju baru boleh beli. Jadi anggaplah bahawa Rasulullah SAW ini adalah walinya secara umum, kan Rasulullah merupakan penghulu kepada umat akhir zaman ini, maka Rasulullah boleh beli. Kita tak boleh beli kerana kita bukan wali bagi budak kecil tadi. Jadi ini dipanggil perbincangan ulama. Apa yang saya nak sampaikan ialah, tuan-tuan, pada hari ini terlalu banyak perkara yang ditimbulkan berkenaan dengan perselisihan mazhab yang menyatakan bahawa kita dah ada, hadisnya ada, kita ikutlah. Kenapa nak ikut mazhab ini? Mazhab Syafi'inya kata begini, kata tak boleh, mazhab ni kata boleh. Ada hadis, dah ada hadis, kita ikutlah. Ini suatu yang kita panggil sebagai qaulul haqq yuridu bihal batil. Kata-kata yang benar akan tetapi makna di sebaliknya adalah tak betul. Kerana hadis yang dipaparkan itu tidak dibahaskan dalam sudut pandangan mazhab yang lain. Saya buka cerita senang ni begini. Dalam permasalahan berkenaan dengan batal wudu bersentuh di antara suami dan isteri, maka terdapat hadis yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersentuh dengan Sayyidatina Aisyah. Ada hadis yang menyatakan bahawa Rasulullah mencium Sayyidatina Aisyah lepas pada itu turut pergi solat. Maka berpegang kepada hadis tersebut, pendapat dalam mazhab Maliki yang menyatakan bahawa tidak batal wudu. Maka pendapat hadis ini diguna untuk tolak pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tetapi perbincangan bagaimana Imam Syafi'i menolak hadis tersebut, bukan tolak hadis ni kan, menolak perbincangan yang menyatakan bahawa bersentuh ini batal, tidak dibawa dalam perbincangan tersebut. Menyebabkan kita faham, kita nampak dalam satu sudut, satu pihak yang memberi keterangan, pihak yang lain tak bagi keterangan. Memang dia nampak betul. Bukan kita nak kata yang pendapat itu salah,
Akan tetapi bila mana mereka pegang suatu pendapat, tolak terus pendapat yang lain, itu yang menjadikan benda yang salah dalam masyarakat, kerana dia boleh menyebabkan pertelingkahan di dalam masyarakat itu. Ramai sangat hari ni saya pun banyak jumpa ada kata buat apa kita nak guna mazhab, kita guna hadis je lah. Ada hadis kita ikut hadis. Buat guna mazhab ni buat susah kita. Jadi benda ni kena faham, perbincangan sebenarnya perlu panjang lebar untuk kita fahami bahawa dalam perbincangan ini ada banyak benda yang terselindung. Sebagai contoh perbincangan kita tadi, dia kata Rasulullah beli dengan kanak-kanak. Tak disebut pun dalam mazhab Hanafi menyatakan bahawa beli tadi ada perbincangan dengan bapa saudara. Sedangkan imam-imam lain kata tak ada bincang dengan bapa saudara. Lain tak? Kita tak nampak. Kita tak tahu perbincangan tersebut kerana kita ambil apa yang disebut saja. Kalau kita tak baca kedua-dua hujah, maka kita akan jadi orang yang terpengaruh dengan ikut ni separuh, ni mudah kita ambil, ni payah kita tinggal, maka jadi cacar marba dalam masyarakat. Orang yang belajar tak ada masalah, dia boleh buat apa yang dia belajar dengan hujah ilmu yang dia ada. Akan tapi bagi masyarakat awam, mereka perlukan kesatuan suara. Sebab itulah perlunya imam-imam ini. Sebab tu bila di Mesir dulu Imam Laith meninggal dunia, mereka tunggu kehadiran Imam Syafi'i untuk membimbing mereka nak bawa satu kesatuan suara supaya rakyat Mesir ni tak gaduh. Kalau dulu mereka dengar cakap Imam Laith, ada satu benda Imam Laith kata begini caranya, maka mereka ikut semua. Kenapa? Yakin dengan ilmu yang ada pada Imam Laith. Bila Imam Laith meninggal, Imam Syafi'i ke Mesir, maka mereka sambut Imam Syafi'i sebagai ketua mereka dalam bidang agama, supaya tidak berlaku percanggahan pendapat dalam satu tempat untuk masyarakat awam. Masyarakat ilmu, orang alim tak ada masalah. Percanggahan pendapat mereka menjadi panggil suatu perbincangan ilmiah yang sama-sama boleh diguna dan sama-sama perlu dihormati. Tapi yang tak boleh menghormati antara satu sama lain ini adalah orang-orang awam yang jahil, yang tak tahu apa, bila dengar pendapat ni hebat dia pun guna pendapat ni, tak nak ada dengar dengan orang lain, maka akan merosakkan kedudukan dalam masyarakat Islam. Tuan-tuan, secara umum ialah kuah yang dibentuk tadi dengan adanya masjid akan menjadi lebih ramai, lebih ukur, sehingga wujudnya satu masyarakat yang betul-betul bersatu padu. Sehingga peringkat awal Rasulullah bagi mewariskan harta tadi cukup dengan bersahabat. Yang disaudarakan oleh Rasulullah SAW ini, bila ada orang mati, orang boleh terima pusaka. Sampai peringkat tu, sehingga turunnya ayat berkenaan dengan harta, melarang Rasulullah SAW bagi harta kepada sahabat-sahabat. Nak bagi harta mesti bagi kepada anak-anak ataupun waris-warisnya. Tunggu hukum lain, barulah hukum tersebut dibatalkan semula oleh Rasulullah SAW. Jadi perkara yang ketiga juga secara ringkasnya ialah Rasulullah SAW kita dah terjawab secara tak langsung tadi dengan pertanyaan tadi. Bila mana ada perlembagaan yang ditulis oleh Rasulullah SAW, maka semua pihak rasa dibela, semua pihak rasa dia dijaga kebajikannya. Maka kerana itu masing-masing memberikan sokongan, sambutan kepada agama Islam begitu memuncak, begitu tinggi. Tapi ini bukan kemuncak lagi. Kemuncaknya ialah bila mana Rasulullah SAW membuka semula kota Mekah. Maka disitulah kemuncak kepada masuknya manusia ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada ketika itu di penghujung hayat Rasulullah SAW ditegaskan oleh Allah SWT dalam idza jaa nasrullah wal fath, yang mana pada ketika itu manusia berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam, menyokong agama Islam, menjadi penganut agama Islam yang berkualiti. Apatah lagi para sahabat yang peringkat awal ini boleh dikatakan hampir keseluruhannya adalah berkualiti. Hujahnya adalah kerana mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujahnya adalah kerana Rasulullah pernah menyebut bahawa khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman adalah zaman aku, menunjukkan bahawa para sahabat adalah merupakan lapisan yang terbaik. Siapa cerita? Rasulullah sendiri bagi tahu, sahabat itu adalah orang yang berkualiti.
Dan Rasulullah SAW juga menyebut ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ibtadaitum. Sahabat-sahabat aku ini seperti bintang, mana-mana pun yang kamu jumpa sahabat, kamu ikut dia, kamu dapat hidayah. Maknanya ini suatu kenyataan umum daripada Rasulullah. Sahabat-sahabatnya adalah orang yang cukup berkualiti dalam membawa agama Islam, sehingga Islam itu sampai kepada kita yang jauh daripada bumi Mekah sana, naik terbang 8-9 jam baru sampai sana, tapi Islam tetap juga sampai kepada kita, dan kita buka mata, kita telah pun menjadi sebagai orang Islam dan sudut keturunan lagi, dan kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah sepintas lalu ataupun suatu perbincangan berkenaan dengan 3 perkara yang dibuat oleh Rasulullah SAW bila mana bertapak di bumi Madinah. Pertamanya bina masjid, yang keduanya mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj, saudarakan semua sekali tadi, dan yang ketiganya adalah membina dustur, membina perlembagaan, kerana dengan perlembagaan itulah sebuah negara akan bergerak, dia tak akan melencong daripada perlembagaan. Itulah 3 perkara penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah berlakunya hijrah ke bumi Madinah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu.